Seorang anak tiba-tiba menjerit di tingkat atas rumah. Si anak kemudian menyuruh bapanya yang pada ketika itu berada di tingkat bawah supaya naik ke tingkat atas dengan segera. Si ayah kemudian naik ke tingkat atas dan melihat di dalam bilik tidur utama penuh berlumuran dengan darah. Di dalam bilik tidur utama itu terdapat satu mayat. Barang-barang si mati seperti dompet dan cermin mata diletakkan elok di sebelah katilnya. Apa yang terjadi sebenarnya? Pada malam kejadian, kira-kira jam 12 hingga 1 pagi, seorang lelaki bernama Ho Ing menunggang motosikalnya sendirian ke rumah mangsa. Setibanya di rumah mangsa, Ho Ing memanjat pagar rumah tersebut. Ho Ing kemudian menghantar teks mesej kepada seorang lelaki bernama Andrew seperti diarahkan jika dia sudah memasuki kawasan rumah mangsa. Andrew kemudian memberitahu kepada Ho Ing supaya masuk ke rumah mangsa melalui pintu belakang. Ini kerana pintu belakang tidak berkunci dan tiada liputan kamera litar tertutup CCTV. Andrew turut memberi maklumat khusus di mana mangsa sedang tidur. Ho Ing kemudian naik ke tingkat satu rumah dan terus masuk ke dalam bilik tidur utama yang tidak berkunci. Ho Ing menggunakan lampu telefon bimbit Nokia untuk pencahayaan yang lebih baik dan ketika itulah dia melihat mangsa sedang tidur di atas tilam yang berada di atas lantai. Memandangkan mangsa sesuai dengan profil orang yang diarahkan untuk dibunuh, Ho Ing terus menikam mangsa menggunakan pisau di bahagian tekak, dada, belakang dan peha mangsa. Setelah kerjanya selesai, Ho Ing keluar dari laluan yang sama dia masuk kecuali dia menggunakan kerusi yang diambil dari belakang dapur untuk memanjat pagar. Ho Ing kemudian pulang ke rumahnya. Ibu mangsa dan seorang lelaki bernama Lau dimaklumkan tentang kejadian di rumah mangsa. Lau pergi ke rumah mangsa bersama dengan isterinya, anaknya dan juga abangnya. Apabila sampai di rumah mangsa, abang dan anak lelaki Lau naik ke tingkat atas rumah. Tiba-tiba, anak Lau menjerit dan dia kemudian mengarahkan Lau supaya naik ke tingkat atas. Pada ketika itulah Lau dapat melihat lantai bilik tidur utama berlumuran dengan darah. Dia kemudian meletakkan jarinya berhampiran hidung mangsa untuk merasai pernafasannya, tetapi mendapati mangsa tidak lagi bernafas dan dada mangsa juga tidak lagi berombak. Kedua-dua tangan mangsa juga kaku. Barang-barang mangsa seperti dompet dan cermin mata diletakkan elok di sebelah katilnya. Lau juga mendapati pintu kecemasan di hadapan bilik tidur utama tidak berkunci. Ibu mangsa kemudian berjalan ke belakang rumah anaknya itu dan melihat pintu kaca dan pintu besi tidak berkunci. Dia juga mendapati pintu ke tempat makan dalam keadaan terbuka. Ibu mangsa seterusnya menemui plastik najis berwarna biru berada di luar rumah. Plastik biru itu biasanya berada di dalam rumah. Lau seterusnya menghubungi polis pada jam 1.46 pagi, manakala isteri mangsa pula memaklumkan perkara itu kepada pihak hospital. Sebelum polis tiba di tempat kejadian, seorang pembantu perubatan menerima panggilan dari rakan sekerjanya kira-kira jam 1.46 pagi mengenai situasi kecemasan di rumah mangsa. Pembantu perubatan itu tiba di tempat kejadian pada pukul 2.05 pagi. 2 minit kemudian, anggota polis yang bertanggungjawab memberi arahan supaya pembantu perubatan itu memeriksa mangsa. Mangsa pada ketika itu terbaring di atas lantai dengan berlumuran darah. Apabila pembantu perubatan itu memeriksa mangsa, dia tidak dapat mengesan nadi mangsa dan apabila dia menggunakan stetoskop untuk mendengar pernafasan mangsa, tiada pergerakan dada mangsa dan aliran udara di dada mangsa juga tidak dapat didengari. Anak mata mangsa juga tidak mempunyai pergerakan. Ketika itulah dia dan rakan sekerjanya mengesahkan kematian mangsa. Memandangkan kematian berlaku di tempat kejadian, pembantu perubatan itu menyerahkannya kepada pihak polis. Daripada pemeriksaannya, mangsa telah meninggal dunia lebih dari sejam tetapi tidak sampai 2 jam. Berbalik semula kepada Ho Ing. Setibanya dia di rumahnya pada malam kejadian, Ho Ing mengikat pakaiannya dan membuangnya ke dalam tong sampah. Dia juga memaklumkan kepada Andrew bahawa dia telah menyelesaikan tugasnya itu. Andrew tidak percaya dengan maklumat yang diterimanya. Andrew kemudian pergi ke rumah mangsa bersama dengan Ho Ing untuk mengesahkannya, tetapi polis dan ambulans sudah berada di tempat kejadian. Mangsa kemudian dibawa ke hospital untuk dibedah siasat.
Bedah siasat ke atas mayat si mati dilakukan selepas ia dikenal pasti oleh isteri si mati. Pakar patologi forensik mengesahkan punca kematian si mati adalah akibat luka tikaman di leher dan dada. 3 orang suspek kemudian ditahan polis. Mereka adalah Ho Ing, Andrew dan seorang wanita. Apa yang lebih mengejutkan adalah wanita yang ditahan polis itu merupakan isteri kepada mangsa. Siapa sebenarnya isteri mangsa? Kenapa dia turut ditahan oleh pihak polis? Suspek yang bernama Ling Hang Se, 31 tahun, iaitu isteri kepada si mati, telah didakwa dengan kesalahan bersubahat bersama Andrew Tiong King Guan, 26 tahun, dan pembunuh upahan, iaitu Ling Ho Ing, 24 tahun, dengan cara konspirasi untuk melakukan pembunuhan ke atas suaminya yang bernama Stephen Wong Jing Kui, 31 tahun, dalam sebuah rumah di lorong 33A, Ulu Sungai Merah, Sibu, Sarawak, kira-kira jam 1.30 pagi pada 14 Jun 2012. Ling Hang Se didakwa di bawah Seksyen 109 dan 302 Kanun Keseksaan, dibaca bersama Seksyen 34 Kanun yang sama. Ling Hang Se boleh dihukum gantung sampai mati jika disabitkan kesalahan. Stephen Wong merupakan seorang pengurus cawangan HSBC Bank Sibu yang memperoleh gaji yang lumayan, manakala isterinya pula, iaitu tertuduh adalah seorang kerani pemulihan kredit di Hong Leong Bank Sibu dengan pendapatan 2,800 sebulan. Andrew pula merupakan seorang jurujual kereta terpakai. Pekerjaan Andrew memerlukan dia membuat semakan status akaun dengan bank di mana tempat tertuduh bekerja. Selain itu, Andrew juga merupakan runner untuk sebarang saman Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Sebelum kejadian berlaku, seorang lelaki yang bernama Miu Woon telah ditawarkan oleh Andrew untuk melakukan pembunuhan tersebut. Woon telah mengenali Andrew selama 5 tahun dalam perniagaan diesel. Andrew menunjukkan kepadanya gambar fotostat muka mangsa, gambar sebuah rumah dan gambar sebuah kereta. Andrew menawarkan kepada Woon sebanyak RM28,000 untuk membunuh orang dalam gambar tersebut. Woon bagaimanapun menolak tawaran Andrew itu kerana dia mempunyai ibu yang sudah tua untuk dijaga. Sebagai balasan, Andrew memberikan RM1,000 kepada Woon dan mengarahkannya supaya tidak mendedahkan tawaran itu kepada sesiapa. Andrew kemudian mengarahkan Woon untuk mencari orang lain yang boleh menerima tawaran tersebut, dan ketika itulah dia mendekati dengan pasangan adik-beradik Siaung. Pasangan adik-beradik itu juga menolak tawaran Andrew itu. Akan tetapi, pasangan adik-beradik itu memperkenalkan Andrew kepada seseorang. Di sinilah bermulanya Andrew mengenali Ho Ing. Ho Ing mempunyai hutang judi yang serius dengan majikannya. Dia sangat tertekan dengan masalah kewangannya itu. Oleh sebab itulah dia menerima tawaran dari Andrew. Sebagai balasan, Andrew akan melansaikan hutang judinya. Ho Ing tidak mempunyai maklumat lain tentang lelaki yang akan dibunuhnya, kecuali dia dimaklumkan tentang alamat mangsa tinggal dan keretanya. Ho Ing menyediakan sendiri beberapa sarung tangan dan pisau sebelum melakukan pembunuhan tersebut. Ibu mangsa memberi keterangan di mahkamah bahawa anak lelakinya, Stephen Wong dan Ling Hang Se, berkahwin pada 2005 dan dikurniakan seorang anak lelaki. Pasangan suami isteri ini tinggal bersama dengan ibu mangsa di Brook Drive 31 Sibu sebelum pasangan itu membeli sebuah rumah di Ulu Sungai Merah Sibu. Mereka berpindah ke rumah baru pada April 2011. Menurut ibu mangsa dan ibu saudara mangsa, pasangan suami isteri itu mula menghadapi masalah dalam perkahwinan mereka sejurus selepas mereka berpindah ke rumah baru. Perkara itu disahkan oleh Ting Tiong Pang yang menyedari masalah itu kerana pernah menerima panggilan telefon dari tertuduh pada 2011 yang mengadu mengenai suaminya yang selalu keluar minum dengan klien hingga larut malam. Si mati juga sebaliknya turut meluahkan kepada Ting Tiong Pang rasa tidak puas hati terhadap isterinya yang turut keluar malam bersama rakan-rakannya. Pasangan suami isteri ini mula bergaduh dan tuduhan hubungan luar nikah mula dilemparkan antara satu sama lain. Sepanjang perselisihan pasangan itu, si mati berkawan dengan seorang wanita bernama Elizabeth Ling. Ting Tiong Pang menyedari persahabatan si mati dengan wanita itu kerana si mati pernah melancong ke Thailand bersama Elizabeth Ling. Sementara itu, isteri si mati berkawan dengan Andrew. Selama berbulan-bulan,
Persahabatan tertuduh dengan Andrew berkembang daripada sekadar kawan kepada kekasih. Ini disaksikan sendiri oleh rakan kepada Andrew. Rakan Andrew mendakwa terdapat beberapa episod mereka melepak bersama dengan isteri si mati. Rakan kepada tertuduh juga pernah ke rumah tertuduh untuk sesi minum bia dan dia mendapati tertuduh dan Andrew berciuman. Mereka juga tidur di rumah tertuduh. Keterangan ini selari dengan keterangan dari ibu si mati apabila pada suatu malam dia melalui depan rumah anaknya dan melihat ada 3 buah kereta yang tidak dikenalinya berwarna putih, hitam dan merah. Anaknya pada ketika itu tiada di rumah selama beberapa hari. Kerana ingin tahu, ibu mangsa membawa kakaknya bersama dan mereka sengaja melalui rumah si mati pada tengah malam dan keesokan harinya. Ibu saudara mangsa juga mengesahkan yang dia melihat seorang lelaki keluar dari rumah anak saudaranya itu dan terus ke Hyundai Getz berwarna merah. Lelaki itu adalah rakan kepada Andrew kerana dia mengesahkan dalam keterangannya bahawa Hyundai Getz berwarna merah itu adalah miliknya. Rakan Andrew juga mengesahkan kepada mahkamah bahawa Hyundai Getz berwarna hitam yang ada di rumah mangsa pada malam itu adalah milik Andrew. 3 bulan sebelum pembunuhan ini berlaku, ibu si mati memberi keterangan bahawa terdapat perbincangan keluarga mengenai kehidupan perkahwinan anaknya dan tertuduh. Si mati meminta untuk bercerai tetapi tertuduh menolak. Fakta ini disokong oleh Wong Tuong Toh iaitu pederi kaunseling. Pederi mengesahkan bahawa pasangan itu menghadiri sesi kaunseling perkahwinan yang dijalankan di gereja pada 28 Mac 2012. Dia juga mengesahkan pasangan itu hanya menghadiri 2 sesi kaunseling. Pada Mei 2012, kira-kira 2 bulan sebelum kes pembunuhan, tertuduh ada menghubungi Ting Tiong Pang untuk meminjam RM50,000 untuk perniagaan pelaburan emas tetapi ditolak oleh Ting. Setelah itu, tertuduh menghubungi Ting sekali lagi untuk meminjam RM30,000 dan kali ini Ting memberitahunya bahawa dia tidak mempunyai wang sebanyak itu dan ini disahkan oleh rakan kepada Andrew yang memberi keterangan bahawa terdapat suatu ketika tertuduh memberitahunya tentang status kewangannya dan keperluan untuk meminjam RM5,000 bagi membayar ansuran rumah. Tertuduh berjanji akan membayar semula pinjaman itu dalam tempoh setahun ditambah dengan tambahan 10%. Sebulan sebelum kejadian, ibu si mati memberi keterangan bahawa anaknya ingin menjual rumah tersebut dan berpindah ke rumah ibunya. Pegawai penyiasat kes ini mengesahkan bahawa rumah itu telah dijual sebelum kejadian tetapi pembeli tidak menjelaskan bayaran baki sebanyak RM20,000. Oleh sebab itu, mangsa dan tertuduh tidak menyerahkan kunci rumah kepada pemilik baru. Terdapat 4 insuran yang telah dibeli oleh Stephen Wong semasa hayatnya. Insuran pertama dibeli pada April 2006 pada harga RM500,000 di mana penerimanya adalah isterinya. Insuran itu seterusnya dikurangkan kepada RM200,000 dan ditamatkan pada 2009. Tertuduh tidak mengetahui pendapatan polisi tersebut. Insuran kedua pula adalah insuran perubatan untuk tertuduh berjumlah RM125,000 tetapi itu juga telah ditamatkan. Insuran ketiga dibeli pada harga RM50,500 di mana waris penerima adalah tertuduh tetapi pada 13 Mac 2012 si mati telah menukar waris kepada ibunya dan pegawai penyiasat mengesahkan yang tertuduh tidak mengetahui perubahan itu. Insuran terakhir dibeli adalah pada 2010 pada harga RM70,000 di mana penerimanya adalah tertuduh. Bagaimanapun, pegawai penyiasat mengesahkan bahawa tuntutan tertuduh untuk insuran ini telah ditangguhkan kerana syarikat sedang menunggu keputusan perbicaraan mahkamah. Berdasarkan keterangan ikut keadaan yang dikemukakan, terdapat konspirasi untuk membunuh si mati dan dalam penerusan niat bersama mereka, tertuduh dan Andrew telah bersubahat melakukan jenayah tersebut. Niat untuk melakukan pembunuhan jelas ditunjukkan kerana dari awalnya Andrew telah mencari seorang pembunuh upahan. Tiada alasan bagi Andrew untuk membunuh si mati kerana mereka berdua tidak mempunyai hubungan bersama. Tetapi tertuduh yang mempunyai kaitan dengan Andrew mempunyai sebab untuk berbuat demikian. Pembelaan tertuduh bahawa tertuduh dan Andrew hanyalah sahabat yang berbual tentang kerja tidak dapat diterima kerana adalah aneh untuk seseorang yang hampir tidak saling mengenali untuk menjemput mereka ke rumah dan bermalam, tambahan lagi untuk seorang wanita yang sudah berkahwin yang suaminya tiada di rumah.
hubungan mereka adalah lebih dari seorang pelanggan bank dan juga kawan biasa kerana Andrew mengetahui di mana tertuduh tinggal dan memiliki akses ke rumah tertuduh. Tertuduh mengatakan bahawa panggilan dan teks mesej kepada Andrew hanyalah untuk urusan kerja, tetapi bukti menunjukkan sebaliknya. Bukti membuktikan bahawa terdapat komunikasi aktif antara mereka. Tertuduh juga tidak memberikan penjelasan bagi setiap panggilan dan teks mesej tersebut. Tiada bukti yang menunjukkan bahawa tertuduh melakukan perkara yang sama kepada pelanggan bank yang lain. Oleh itu adalah selamat untuk menyimpulkan bahawa komunikasi aktif ini menunjukkan bahawa mereka sebenarnya pasangan kekasih. Saranan tertuduh bahawa mesej-mesej dari jam 12.40 pagi hingga 1.21 pagi adalah dihantar oleh suaminya bertentangan dengan keterangan Ho Ying, iaitu pembunuh upahan, yang menyatakan bahawa dia datang ke rumah si mati kira-kira jam 12 pagi hingga 1 pagi dan si mati sedang tidur. Dengan melihat rekod iaitu tertuduh dan Andrew berhubung antara satu sama lain sebelum dan selepas malam kejadian, adalah selamat untuk menyimpulkan bahawa tertuduh telah terlibat dalam rancangan untuk membunuh suaminya. Tertuduh mendakwa bahawa dia sudah tidur dan suaminya yang lupa untuk mengunci pintu. Tertuduh menjelaskan bahawa suaminya kadang-kadang akan pergi ke halaman belakang rumah untuk menyidai pakaian basahnya dan juga memeriksa tangki dan pam air. Walau bagaimanapun, bukti menunjukkan bahawa tiada pakaian basah dan tiada bukti menunjukkan terdapat masalah pam air atau tangki. Oleh itu, tiada sebab untuk si mati pergi ke halaman belakang rumah pada waktu itu. Ho Ying juga memberikan keterangan bahawa tertuduh yang memberitahu kepada Andrew yang pintu belakang tidak berkunci. Walaupun tertuduh mendakwa bahawa dia menyayangi suaminya, tertuduh tidak berbuat apa-apa untuk menolong suaminya pada malam kejadian. Tertuduh tidak melakukan apa-apa untuk menghentikan pendarahan dan juga tidak mendekati suaminya. Sebaliknya, tertuduh masih berada di katil bercakap dengan suaminya dari jauh, memberikan sokongan moral dan tidak menghubungi polis atau ambulans atau bergegas kepada jiran untuk mendapatkan bantuan. Tertuduh mengaku beliau terkejut dan terpegun, tetapi pada masa yang sama, tertuduh boleh menghubungi rakannya dan meminta nombor ambulans dan bukannya meminta bantuan. Tiada alasan bagi tertuduh untuk tidak membantu suaminya apabila bahaya tiada lagi di situ. Paling penting, jika tertuduh mencintai suaminya, tertuduh tidak sepatutnya memulakan hubungan dengan Andrew. Mahkamah Tinggi berpuas hati bahawa pihak pendakwaan telah membuktikan kes melampaui keraguan munasabah. Tertuduh bersalah atas kesalahan yang didakwa. Pada 17 Oktober 2017, Ling Hang Se telah disabitkan kesalahan dan dihukum gantung sampai mati. Kes tidak terhenti di sini. Tertuduh kemudian membuat rayuan dan kes dibawa ke Mahkamah Rayuan. Apakah keputusan Mahkamah Rayuan? Ketika di Mahkamah Rayuan, panel 3 hakim mahkamah mendapati pihak pendakwaan gagal mengemukakan bukti langsung. Oleh itu, tidak selamat untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan lompang pada bukti keterangan mengikut keadaan. Keterangan mengikut keadaan ini tidak mencukupi untuk menjatuhi hukuman gantung terhadap tertuduh. Mahkamah Tinggi mengatakan pembunuhan itu disebabkan polisi insurans dan tertuduh mahu mewarisi polisi insurans daripada si mati. Perkara itu tidak pernah dibuktikan dan jika dilihat pada keterangan pegawai penyiasat kes, beliau mengesahkan tertuduh tidak mewarisi apa-apa daripada si mati. Mereka juga dalam proses penceraian dan jika dalam proses bercerai, kenapa tertuduh mahu membunuh suaminya? Jadi, apakah motif untuk membunuh? Tiada motif untuk membunuh. Dia tidak mewarisi apa-apa. Dia tidak kenal siapakah pembunuhnya dan pada akhirnya Mahkamah Rayuan menyimpulkan tidak ada kaitan untuk tertuduh terlibat dalam pembunuhan ini. Pada Oktober 2019, panel 3 hakim Mahkamah Rayuan sebulat suara mengetepikan hukuman mati dan membebaskan Ling Hang Se daripada pertuduhan bersubahat membunuh suaminya. Sejurus selepas prosiding ditangguhkan, Hang Se yang memakai jaket putih dan duduk di kandang tertuduh dipeluk oleh bapanya. Sambil menitiskan air mata, bapa Hang Se meluahkan kegembiraannya kepada pihak media dan memberitahu anak lelaki Hang Se sedang menunggunya dan bertanya adakah ibunya itu akan pulang ke rumah hari ini. Pihak pendakwaan pula memfailkan rayuan dan kes kemudian dibawa pula ke mahkamah tertinggi iaitu Mahkamah Persekutuan.
Dalam penghakiman Mahkamah Persekutuan, walaupun keterangan yang dikemukakan oleh pihak pendakwaan akan menimbulkan syak wasangka bahawa Hangsa terlibat, syak wasangka itu bukan bukti dan tidak boleh dinamakan sebagai asas untuk sabitan tertuduh atas pertuduhan terhadapnya. Tiada bukti dikemukakan oleh pihak pendakwaan atau sebarang rancangan yang telah diatur lebih awal dibuat oleh Hangsa dan Andrew. Sebenarnya, Ho Ing langsung tidak mengenali Hangsa. Bukan itu sahaja, Ho Ing juga tidak pernah berkomunikasi atau berjumpa dengan Hangsa. Pada Mei 2022, Mahkamah Persekutuan mengekalkan keputusan Mahkamah Rayuan untuk membebaskan Ling Hangsa. Untuk makluman, selepas Ho Ing mengaku bersalah di Mahkamah Tinggi, Hakim Mahkamah membenarkan Hangsa dan Andrew dilepaskan tidak berjumlah pembebasan daripada pertuduhan bersubahat mereka. Namun, pertuduhan itu dikembalikan semula pada Februari 2015 selepas pihak pendakwaan memfailkan rayuan kepada Mahkamah Rayuan. Waran tangkap kemudian dikeluarkan terhadap Andrew selepas dia gagal hadir di mahkamah berikutan pertuduhan semula. Andrew masih bebas sehingga kini setelah menghilangkan diri sejak 10 Februari 2015. Manakala Ho Ing pula kini menjalani hukuman penjara 16 tahun selepas dia mengaku bersalah pada 1 Oktober 2013 terhadap pertuduhan pilihan menyebabkan kematian mangsa tanpa niat. Penghakiman di Mahkamah Tinggi Sibu boleh dirujuk dalam kes pendakwa raya lawan Ling Hangsa 2018-11 MLJ 253. Penghakiman di Mahkamah Rayuan boleh dirujuk dalam kes Ling Hangsa lawan pendakwa raya 2019 MLJU 1182.